Soalan seterusnya, saya tak boleh buat kerja apa, kronik sakit, suami berhenti kerja, jaga A sampai Z, dia urus semua, lagu mana hukum, saya duduk saja, tak boleh khidmat untuk dia dan keluarga dia. Baik, bini dia retina, dia sakit kronik, tak boleh nak buat apa satu, suami yang jaga dia. Nah, jadi dah mutali nak buat apa sesuatu, apa hukumnya? Hukumnya tak ada apa sesuatu. Sebab mu tak ada apa-apa dah. Orang yang bila dia lemah daripada melaksanakan tanggungjawab, diberi keuzuran syarak. Nah, orang sakit, orang yang semayang ni kalau tak boleh berdiri, semayang duduk. Nah, Islam ni agama mudah. Ad-dinu yusrun. Islam agama mudah, bukan buat mudah. Maknanya seorang isteri wajib kena jaga suami dia. Tetapi dah isteri ni sakit, maka terlepas kewajipan. Nah, sekadar mana? Sekadar yang dia mampu. Dah suamimu mana pula? Suami tak ada apa, molek, tak ada masalah. Yang jadi masalah mu sihat, tak cara ke laki. Nampak? Dok cara ke laki, laki cari baju tak jumpa baju, cari stokeng tak jumpa stokeng, bini duk main toreh mau tangan, duk toreh cermin tu, main telefon. Nah, tu baru dah betul bini sihat, dok cara ke laki. Soalan seterusnya, adakah Imam Mahdi akan laksanakan hukum wuduk di semua negara Islam nanti? Adakah beliau akan menjadi sumber rujukan yang membatalkan akidah sesat seperti Syiah, Salafi dan sebagainya? Dalam hadis dikatakan Imam Mahdi akan melaksanakan menjadi pemerintah yang adil. Yang adil. Hukum wuduk ni adil tak? Hudud ni siapa? Tilka hududullah. Hudud ni milik Allah. Nampak mudah dengan mudah pun ilah, tak boleh dengan jinah, makna milik. Tilka hududullah, mudah dengan mudah pun ilah, sanda tu dengan makna tamlik. Ini hudud milik Allah. Dah Allah ni maha zalim, maha adil. Maha adil. Dah hukum hudud hak Allah, hukum hudud pun maha adil. Maka bila dikata Imam Mahdi melaksanakan hukum yang adil, dia akan melaksanakan hukum hudud. Yang tak adil hukum manusia. Lepas tu kita tak mau balik pada hukum manusia, kerana hukum manusia tidak memberi untung di segi nilai keuangan. Kita naik kereta tayar bocor, pung, langgar anak orang, patah peha ni, tak sengaja, tak berdosa, tapi kena bayar diat. Nah, ganti rugi kecederaan orang tu, kita kena bayar kepada budak tu. Kalau meninggal, bayar kepada keluarganya. Lepas tu kerajaan ni dia tambah. Sebab dalam Islam kena bayar ke keluarga. Kerajaan ni bayar ke kerajaan. Mu tepuh pok mak, kerajaan boleh biti. Tepuh mak long, kerajaan boleh biti. Faham lagi? Lepas tu tambah hukum Islam. Pasal tak boleh biti. Kalau hukum Islam boleh biti, habis orang nak ke Islam. Ni macam-macam Quran ni. Tuhan boleh buat bila kita baca selak, kita salak tu baik 100. Tuhan boleh buat. La'allakum tattaqun. 100. Oh, boleh kocek. Baca pula. Kalau tak baca tak ada. Baca pula 100 pula. Habis orang ngaji Quran. Hak ngisap dadah ngaji. Nak cari piti. Faham lagi? Kalau Islam tu beri piti, semua orang sokong Islam. Faham? Pasal manusia ni bertuhankan piti. Nampak tak? Likulli ummatin sanam wa sanamu hadhil ummah ad-danani wa darahim. Nah, semua umat ada berhala yang disembah. Berhala pujaan umat Nabi ialah piti. Faham tak? Piti punya pasal hudud tolak tepi. Piti punya pasal tak laksana hukum Quran. Nah, ini masalah kita. Soalan seterusnya, selawat selepas azan sunat atau tidak? Lah, dah lepas dah azan sunat. Selawat tu sunat ke tak? Man salla alayya maratan wahid sallallahu alaihi bihasyara. Barang siapa selawat ke atasku sekali, Allah beri keampunan 10 kali.
Dalam hadis ini Nabi kata tak kena selawat. Tak sebut, maka dipanggil mutlaqan, itlaq, secara umum. Bila perintah itu secara umum, bila masa saja kita selawat, tidak ada larangan pada masa itu, dikira sunat. Habis dia azan, dia pun selawat, hukumnya sunat. Belum azan, dia selawat juga, hukumnya sunat. Syekh Atiyah Saqar jawab dalam kitab Ahsanil Kalam, sunat saja. Faham lagi? Selawatlah bila masa pun. Jangan tempat yang dilarang. Contoh selawat dalam jambang. Faham lagi? Tengah bergerak Allahumma salli afdala salat, tengah bergerak, dilarang syarak. Tak. Lagi tidak ada larangan yang khusus pada waktu itu, selawatlah. Nah, soalan seterusnya, bolehkah hudud dilaksanakan untuk orang Islam Malaysia dulu, sedangkan orang bukan Islam tidak setuju? Lepas nampak hasil kejayaan hudud menurun jenayah, mungkin orang non-Muslim pun akan berminat untuk hudud juga. Lah, hukum Islam bukan atas minat orang kafir. Bukan gitu. Nah, bukan gitu. Bukan ikut orang, ikut hukum Allah. Nah, jadi adik tahun ni dah dejepak ni, kena sunat dah ni. Anak dia kata lambu mak. Tak boleh dah, tahun depan kau besar, jauh 5. Tahun depan mak dia kata tahun ni. Jadi akhirnya dak putusan, anak nak tahun depan, mak nak buat tahun ni. Kerak sebelah. Boleh gitu? Jauh. Faham lagi? Hukum hudud ni bila kita berkuasa, kita laksanakan apa yang kita mampu. Bukan atas minat orang kafir ataupun tidak. Kita mampu buat sedikit, buat sedikit. La yudriku kullu. Benda yang kita tak dapat nak capai semua, jangan tinggalkan semua. Nah, Allah tak tanya kenapa membuat separuh dulu. Dah, buatlah apa yang kita mampu. Kita tak dapat lagi kemampuan, kita teruskan cita-cita kita. Sebarkan maklumat untuk dapat persetujuan. Orang kafir dia kadang-kadang dia suka, kadang tak suka. Nah, soalan seterusnya, atuk saya berhutang dengan orang kafir, dia telah mati. Ibu saya mencari orang kafir untuk bayar hutang, tak jumpa. Bolehkah dia sedekah duit itu pada masjid? Kalau tidak jumpa tuan hutang dan warisnya, boleh kita bersedekah. Tak jumpa dah, boleh sedekah. Yang tak betulnya bila tuang dia mati terus kita sedekah, tu tak boleh. Ramai orang buat lagu tu. Dia kata Tok Imam, kita nak raya, nak tanya sikit ni, kita ada hotel orang 10,000, tapi tuang dia meninggal semalam, accident. Boleh pergi sejik, boleh pergi sejik tak? Tok Imam kata boleh. Salah tu. Mana boleh pergi sejik? Kena atur ke waris dia. Yang boleh beri ke masjid hutang orang, waris pun tak ada dah. Waris pun tak berjumpa. Faham? Baru boleh sedekah. Ni waris belana-lana ada, ni pergi sedekah dah. Haram. Biar betul tindakan. Soalan seterusnya, apakah hukum wanita musafir seorang diri? Jawabnya tengok. Kalau benda itu darurah harus. Kalau bukan darurah dilarang syarak. Faham lagi? Kerana perempuan ini dia bahaya. Dia macam wah pelang. Orang ni nak colek, orang ni nak rojok, orang ni nak citoh, orang ni nak erong, orang ni nak kerak tepi. Bahaya. Lepas tu tidak boleh. Orang perempuan kena ada orang temang. Walaupun temang dia tak kenal, hukumnya harus. Contoh dia naik bas perdana, nak pergi Kuala Lumpur, tak kenal seorang, dalam bas tu dikira orang yang ramai, hukumnya harus. Soalan seterusnya, saya dalam semayang Tok Imam baca panjang, makmum ada macam-macam, ada tua muda, uzur dan sebagainya. Bila kita jadi imam, maknanya kita menjadi ketua semayang jemaah bagi qaryah, bagi kampung tu. Bila kita dah jadi ketua, bukan jadi yang besar sekali maksudnya. Maknanya jangan sampai ada meleng korang. Mu jadi bah, jadi tok imam pun ada peraturan. Apa peraturannya? Nabi kata idza ya'um ahadukumun nas, bila salah seorang kamu jadi imam pada manusia, falyukhaffif, ringan-ringankanlah. Jangan berat ke orang. Kerana belakang kita ada orang tua, ada budak-budak, ada orang sakit. Orang tua sampai lelah, orang tua.
Yang laju sangat dah leh kau. Hak jenis wasal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sampai habis. Nah, ada inna ataina pocip belakang meninggal dunia makmum. Faham lagi? Laju sangat kejar ke dia. Pelang sangat dah leh kau. Orang qamat Allahu akbar. Orang Tina kata perangat asyik dan kualitas singgah tu. Kaki laki boleh makan dulu. Nak pergi semaya dulu. Perangai buka api. Tok imam pula baca panjang. Faham tak? Innal ladzina amanu. Sudah kerja dah lah. Balik mayang hitam beletung kuyuk. Ini masalah. Hak budak pula ni baca panjang sangat. Tok imam baca Yasin. Mayang Isa. Budak tu kata tak mugi dah mak taubat. Taubat nasuha. Tak mugi dah sejik. Tak boleh. Orang ramai belakang. Nabi kata fal yukhafif. Nabi contoh terbaik. Satu hari Nabi tengah semayang, tiba-tiba ada budak nangis. Nabi potong wak derah. Itu indahnya Islam. Kepimpinan Rasulullah tunjuk contoh terbaik. Tengah semayang, baca surah panjang patutnya. Ada budak nangis. Nangis. Nabi pun wak derah. Wak derah tu bukan buang rakaat. Perderah. Supaya habis salam, mak dia boleh carakan. Comelnya ini. Tak, kita tak boleh jadi imam. Aku kira apa? Aku bawah. Ikut aku. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi. Sudah duduk belakang. Faham tak? Orang tua-tua tubik tahi. Tunggu ke dia ni masalah. Fal yukhafif. Ingat tu Nabi kata perangai. Jangan berat kau orang. Tu dah mu ketua. Faham? Kena timbang kau orang. Sederhana. Tak? Soalan seterusnya. Ramai orang Melayu kata hukum hudud ini hukum PAS. Macam mana? Hukum hudud bukan hukum PAS. PAS ni parti politik. Yang nak mencapatkan kuasa memerintah untuk melaksanakan dua benda. Ingat, bila kita berpolitik, kita nak dapat kuasa menjadi pemerintah. Apa tujuan? Untuk buat dua benda. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Selamatlah parti itu walaupun tak dapat merintah. Niat yang benar. Nampak? Bermula daripada seorang mukmin yang jujur. Bukan hukum parti, bukan untuk guru. Nampak hudud? Hudud ni milik Allah. Kita buat hari hududullah peringkat negeri Kelantan supaya kita nak mengingatkan bahawa cita-cita kita nak melaksanakan hudud. Masih belum tercapai. Allah tak tanya berjaya atau tidak. Allah tanya awak usaha atau tidak. Jadi ada orang kata dah, kenapa Kelantan tak buat? Mau jadi negeri sendiri dah Kang. Buatlah hudud. Bang, kita sudah membentangkan di parlimen. Kita sudah memohon kebenaran dan tidak dibenarkan oleh pusat dengan ancaman ketenteraan dan keselamatan dan sebagainya, tidak memberi kuasa. Dia akan jawab di akhirat. Kita terlepas di akhirat. Mu suruh dah mereka tidak beri kebenaran. Faham? Itu masalah. Bukan semua benda kita boleh buat. Tidak ada orang yang akan diseksa jika anaknya tak ikut kata mak. Tak. Mak kata aku suruh dah sembahyang, dia tak mau sembahyang. Dia tanggung. Mak terlepas. Faham? Hudud bukan hak tok guru, bukan hak parti PAS, bukan hak parti mana, bukan hak ustaz, bukan hak habib dan sebagainya. Tilka hududullah. Hudud ini hak Allah. Faham? Kita sebagai khalifah jadikanlah apa yang kita mampu di atas dalam kekuasaan kita supaya apa saja peraturan Allah dapat kita jayakan. Itu tujuan penciptaan dan penurunan manusia daripada syurga ke bumi. Apa yang kita mampu buat sekadar itu saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak paksa, tidak beratkan, melainkan apa yang kamu mampu saja. Kita ada beberapa minit saja lagi. Apakah contoh kisos dan diat
yang kalau kita laksanakan boleh menarik orang bukan Islam untuk bersetuju dengan hukum hudud. Macam kita khabar tadi. Nah, contoh berlakunya pembunuhan. Dibunuhnya seorang yang mangsa terbunuh. Dalam undang-undang Islam, jika waris bagi si mati memberi maaf kepada pembunuh, maka pembunuh tidak dikenakan hukuman mati. Itu betulnya hukum Islam. Dalam undang-undang ciptaan manusia, bukan waris yang setuju yang untuk memberi maaf, tapi kena tunggu pemimpin hari jadi dia. Faham lagi? Tapi happy birthday to you. Saya memberi keampunan pada 10 pesalah. Lah, tak ada kena-mena. Bukan mau waris si mati. Tahu tak? Apa pula pemimpin pula? Dalam Islam, waris si mati bersetuju maaf, terlepas hukuman mati. Tidak beri maaf, kena hukuman mati. Adil tak? Adil lah pasal waris dia. Yang mati tu anak. Kata ayah si mati, tak apalah hamba maaf lah kepada pembunuh anak hamba. Faham? Maka bebas dari hukum bunuh. Tapi dalam undang-undang manusia ini, waris tak ada hak. Anak kita kena bunuh, lepas tu pemimpin yang bebas. Sebab apa? Pasal hari ni hari jadi tok dia. Faham lagi? Jahat tak situ? Waris ni jadi dizalimi. Mereka yang berhak nak maaf atau tidak, orang lain yang maaf. La ilaha illallah. Dalam Islam, waris yang memberi maaf. Betul tak? Betul belaka dah Islam ni. Cuma kita degil duk ikut kesihatan iblis tu. Tak ambuh sama, tak ambuh semati pada hukum Islam. Nah, soalan seterusnya. Maksud ayat surah Al-Isra ayat 1, Allah berkati bumi Palestin yang ada di sana Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulahu. Kami tak faham kerana daripada dulu berperang, berkat lagu mana dia tu? Nah, dalam surah Al-Isra Allah perjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkatkan bumi Palestin. Maksud bumi berkat itu bukan hak leni Palestin. Bumi ini daripada dulu bumi yang sangat berkat, bumi yang dilahirkan berpuluh-puluh nabi di situ. Itu maksudnya. Faham tak? Bumi yang nabi-nabi duduk di situ. Nabi duduk di situ, nabi dilahirkan di situ, kubur para nabi pun banyak. Berkat Nah, itu maksudnya. Budak-budak apa Quran umur 15 tahun pun berkat. Orang salah ambil berkat. Tak? Dah tu budak. Ni nabi yang jenazahnya di situ, dilantik menjadi nabi di situ, paling banyak di bumi Palestin. Batu Tuhan kata bumi yang berkat. Soalan seterusnya, saya tutup masa untuk solat tahajud witir. Mana lebih saya utamakan? Mana hak musnang? Cuma setengah ulama mengatakan yang paling afdal sembahyang witir. Soalan seterusnya, saya tidak baca doa iftitah dalam solat sunat. Sah atau tidak perbuatan saya? Jawabnya, dalam solat fardu pun doa iftitah bukan wajib. Siapa baca dapat fadilat. Siapa tak baca tidak rosak sembahyangnya. Soalan seterusnya, adakah emas yang dipakai dikecualikan zakat? Ulama berkhilaf pada masalah barang kemas hak pakai tubuh. Setengah ulama kata kalau pakai berlebihan hukumnya haram. Bila dah haram hukumnya, maka dikenakan zakat. Qada mana kena zakat? Qada yang haram itu. Yang halal dimaafkan, boleh pakai perempuan, tidak kena zakat. Lepas tu sebolehnya perempuan jangan pakai banyak kat zakat. Hari tu dia Terengganu, dia orang puang, umur 50-an dah. Dia orang kaya-kaya lah. Dia badi tewah sama-sama dia. Pakai wak rata mah besar. Jadi yang cerita ke kita tukang mah. Jadi mari akhirnya mokcik ni panasang, dia kalah. Dia kalah tanding dengan gugu dia, dia mari buat rata baru. Dia buat sekilo. Masa tu 189,000 sekilo. Semalam saya dengar orang puang sini buat 72,000. Hak Terengganu 189,000 pakar. Kata tukang mah berat sangat mocik weh.
suku kilo berat dah. Tak apa dia tambah ada biti. Puang kat dah roda lokmo dia. Dia tahu ada biti kat dah. Nah, tapi bukan kata barulah hak linu. Nah, buat jugalah. Dah tukang marah dah buat juga. Buat bila siap 3 bulan dia pakai. Pas 3 bulan mari pelebur. Tambah dah sakit tekuk. Ala kebodoh. 3 sampai 1 kilo. Berat pada rata rezek. Dah cedik ke bodoh dah. Dah buat gua ni. Ni usah gini duk tekuk ni. Jadi nelah tekuk. Sakit tekuk. Nak buat gua ni ibadi tewah. Jangan pakai lebih-lebih. Khuyalak. Jadi menyombongkan diri. Tiap-tiap khuyalak finar dalam api neraka. Faham? Kita pakai ni halal. Nabi akad mah. Nabi kata hadza halalun li inasi ummati wa haram li zukurihim. Ini mah halal untuk umat aku yang perempuan, haram untuk laki-laki. Maka pakailah mah. Tapi kalau sampai dak menyombongkan diri, itu haram. Gini rapang nak royak. Orang lelaki ni dia suka rapang berhias. Tapi jangan banyak, sikit. Sikit jadi manis lalu. Banyak masa gerbang. Kita ambil kereta beli protong saga. Ya, comel dah kilang keluar, kita pergi kedai beli stiker sikit. Aluh dia besar clicking, tarik sampai belakang dari depan. Oh manis nampak. Cik kita buat besar-besar tong ekong ni. 3 jalur. Balik awal udus sepang pula. Bang, perempuan berhias, comel tapi jangan banyak sikit. Kita ambil ujung celok tu eyeliner, tarik kot bigar. Haluh. Gitu macam bini perang. Buat gitu. Oh, comel. Kalau hak 60 nampak macam 40. Faham? Pasal apa? Pasal sikit. Cerak besar-besar batu ngasuh. Bumpang muka. Faham? Macam beruk jadi bini. Dah. Gitulah. Kalau pakai ini cicing, sepatu aluh. Nah, ada beliang aluh gitu. Dah. Laki dia tengok comel. Ni sampai penuh tangan. Macam kok belauk dua satu. Faham lagi? Orang tak apa sara ni. Dah. Jangan banyak. Tukar. Banyak tak apa bola gabak tukar. Nah. Selagi orang puang nak royak. Ada satu ayat dalam Quran, wala tubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Perhiasan kamu tu pakai untuk suami. Kita tak pakai untuk orang lain. Berak nak pergi jalan, nak pergi mall, nak pergi KB mall, pau. Pak takkan kata masuk kata. Tak ada cincin masuk cincin, tak ada gelang masuk gelang. Gigi masuk lepuk. Faham? Tapi bila di rumah kita buang. Cincin bola kau rabak, rata bola rabak, gelang bola rabak. Allah kata jangan berhias melainkan untuk rejatamu. Untuk suamimu. Ni silap amal apa? Nah. Tengok di jabat, tengok di mall, tengok di luar, tengok makan kenduri, makan pulut, comelnya ngebecu dengan pakai celok tak? Kita tengok bini kita di rumah. Ada tak pakai celok? Di rumah ni laki balik tengok ni, mau balik lagi bini mau mana muka bini? Ada tak ni eyeshadow? Kalau nak pergi tengok orang mati, eyeshadow, eyeliner, masuk celok, undercoat, blusher, lecu, ni spray pula ni, mau piko. Faham ni? Tahu tak? Tapi kalau balik di rumah kita ada bini kita gitu. Benda atas ni. Sisi ikan khisi. Ada sekeping letak. Nampak tak? Kita tengok dak sting muka. Faham? Tu laki pun terbit mula ambil jorang, terbit mula piung duduk biar laut. Nampak? Dah uduh pada ikan kapu rumah. Dah. Kalau nak pergi jalan ni atas mulut lecu, Maybelline super glossy, bayar 80 balik seriai. Ni, kelak bibir. Di rumah nyo tu. Duk pulah ke nyo. Ngecik nyo atas muka. Tekok kelari macam kucing belong. Kok. Dah, ni. Tapi bukan kata barulah, kau le kerai tu. Dah. Dah, ni masalah. Baik, kita ada 5 minit yang terakhir. Kita berhenti 9.40. Okey. Rokok vape fatwa haram. Apa pandangan tentang mereka yang masih meneruskan upacara seperti merokok dan vape ini? Kita nak bantu menyedarkan sesama Muslim. Begitulah. Benda yang tidak baik kita tinggal. Cuma kalau orang yang memang kuat, maka tak boleh tinggal seketok. Kita kurangkan.
InsyaAllah bila kurang, dia akan jadi ringan. Bila kita berhenti, akan jadi mudah. Tu berhenti, balik. Berhenti, balik. Berhenti, syak balik. Ringankan. Nah, asal niat kita untuk berhenti. Kerana benda itu tidak baik. Tanda keelakan seorang Islam, dia akan meninggalkan benda malai ni. Benda yang tidak memberi kebaikan, dia akan tinggal. Soalan seterusnya. Teknologi baru pergigian cantik, bagus, tak sakit. Kami sedia menerima. Benda apakah hukum kalau kita beli kenderaan yang disiram dengan air semayang hajat? Dia air kita semayang hajat bukan siram kenderaan. Kita semayang hajat minta doa keselamatan. Walaupun mau ambil air itu siram, tidak haram. Tapi yang sebetulnya kita berdoa agar kita ni kenderaan itu tidak menyebabkan kita dapat kemalangan dan sebagainya. Itu cara yang betul. Kita nak kata haram siram itu tak berani lah. Tapi yang disuruh minta pada Allah. Yang ambil air siram motosikal. Faham? Siram tu boleh je, tapi yang lebih tepat bukan untuk siram. Kita berdoa untuk keselamatan di hari muka bila saja kita menggunakan kenderaan itu. Soalan seterusnya. Batalkah wuduk jika sentuh isteri dalam berlapik? Tapi naik ra. Naik ra lain, berlapik lain. Yang kata batal, aula mastumun nisa min ghairi hail, tidak ada lapik. Ada lapik tidak batal. Walaupun dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar, walaupun berlapik dengan benda yang sangat nipis, ada lapik, tak batal wuduk. Soalan seterusnya. Adakah Tuan Guru Haji Hadi tetap akan meneruskan cita-cita melaksanakan hudud? Kerana sekarang PAS sudah bergabung dengan UMNO. Sebab ramai orang kata PAS sudah senyap tak mau hudud. Jawabnya, tidak ada pernah dibuang cita-cita menegakkan negara Islam dalam maknanya parti PAS, Parti Islam Malaysia. Kalau tidak ada lagi cita-cita menegakkan negara Islam dalam PAS, maka tidak lagi bernama PAS. Siapa saja kawan kita, kita sama saja. Cita-cita kita menegakkan negara Islam, bukan menegakkan negara PAS. Kita PAS hanyalah suatu parti. Faham tak? Yang bercita-cita ke arah itu. Allah kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh kerana mendirikan hukum Islam itu wajib, maka kita bina suatu parti yang siapa saja nak membantu dipersilakan. Kita akan laksanakan bila sampai masa kita ada ke lapangan atau peluangnya nanti. Termasuk melaksanakan hukum Islam. Apa makna hukum Islam? Hukum hudud. Tidak pernah dibuang. Dan kalau buang, orang tak panggil parti Islam. Mana-mana parti yang tidak mau menegakkan hukum Islam bila memerintah, itu bukan parti Islam. Gitu saja. Soalan seterusnya. Saya beli produk harga RM100, dengan pembekal. Saya jual RM1.50. Tapi saya tak ikut harga RM1.50 tu. Saya jual RM2. Apakah boleh? Saya jual RM2. Dia kata pembekal bagi kita harga RM1. Pembekal kata orang jual RM1.50. Kita pun jual RM1, untung sikit. Jawabnya boleh. Dia barang nak jual ni ada 3 perkara. Yang pertama, barang yang telah ditetap harga oleh pemerintah. Itu tak boleh ikut suka. Kena ikut. Yang kedua, barang yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi barang itu keperluan hajat orang ramai. Tak boleh kita berlebih-lebihan, haram. Kerana kita akan menyebabkan kita buat zalim pada orang lain. Dan yang ketiga ni bebas, barang yang tak tetap harga kerajaan, barang yang orang tak perlu pun. Macam batu mata, kerajaan tak cara. Dan orang tak beli apa batu mata. Maka dia beli, dia pergi di Burma, dia beli 2 ya, dia balik dia jual 2 juta. Kau andamu siapa suruh beli bodoh 2 juta. Faham? Bukan keperluan. Kena faham lagu tu. Soalan seterusnya.
Hebat kuliah kita ini. Mesti besar duduk depan Allah Rabbi. Nampak tak? Dah kalau orang kita tak mau mari dengar ala bodoh tunggu nah. Nampak? Mesti besar Kelantan. Mari dengar tak? Allah Rabbi. Tak ambil pengajaran nah. Nah, satu-satunya mesti besar bertaraf ustaz. Kelantan lah. Nah. Bila aku nak bagi aku datuk tak? Berapa kali jet dah aku. Gurau lah. Gurau. Dah. Masa ke dak urok dah. Betul tak? Satu-satunya ketua negeri yang bertaraf ustaz. Nak? Kelantan. Nak? Patut rakyat Kelantan bangga dah. Nak? Muka dah lah senyum lah mau. Nak? Ni dah lah dak ustaz muka pula masa catum. 2 kali utuh. Mesti besar mari dengar. Aduhlah, ada arah. Baik, soalan seterusnya. Baik. Sering kita mendengar dalam ulama kata solat awal waktu. Berapa lama lah dimaksudkan dengan solat awal waktu? Baik. Semayang ini wajib. Wajib semayang ini dipanggil wajibun muwassa'un. Wajib yang luas. Bukan wajib selalu, wajib luas. Maksudnya bila masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, maka wajib semayang zuhur. Wajib selalu? Tak. Wajib itu muwassa'un, diberi keluasan. Mana nak semayang pukul 1:30 masa bang boleh, 1:45 boleh, 2:30 pun boleh, 3 suku pun boleh. Jadi waktu semayang dia ada waktu fadilat, waktu jawah, waktu ikhtiar, waktu makruh, waktu tahrim. Waktu fadilat ialah lebih kurang 4 rakaat selepas masuk waktu. Waktu fadilat waktu terbaik. Nah, waktu ikhtiar boleh pilih, waktu jawah waktu diharuskan, waktu karahah kira-kira dalam setengah jam lagi nak bertukar waktu. Kalau petang kau semayang asar, waktu matahari sudah kuning. Nang suku dah baru nak mayang asar, makruh. Sengaja lah, tak sengaja tak apa. Waktu tahrim, waktu tak dang nak semayang dah. Dang takbir, habis waktu. Jadi buatlah yang mana kita mampu, yang terbaik, lebih awal, lebih baik. Hukum seorang suami tak beri nafkah batin kepada isteri bertahun-tahun. Telah dia berkahwin dengan orang baru masuk Islam, alasan lemah nafkah batin, huduh dan tua. Tapi sebelah sana anak macam cari. Lagu mana? Saya tak tahu bila suami cerai saya. 5 tahun dia tak balik. Saya tak tahu pun mulut isteri kedua dia yang bagi tahu orang lain. Baik. Suami yang menceraikan isteri berdosa jika tidak dia memaklumkan perbuatan cerainya itu. Nah, sehingga isteri duk rasa masih lagi isteri orang, padahal sudah dicerai 5 tahun. Nampak? Jadilah suami yang bertanggungjawab. Kemudian pula bila tidak beri nafkah batin, sengaja tak beri nafkah, berdosa. Nafkah zahir, nafkah batin. Nah, nafkah zahir makan minum tempat tinggal. Nah, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Nafkah batin hari-hari ke? Jawabnya kalau boleh jangan kurang daripada 4 hari sekali. Nampak? Atas kira giliran orang perempuan, kalau orang berkahwin isterinya 4, maka dia akan dapat hari ke-4. Dapat nafkah batin. Seorang dapat hari ke-4, seorang dapat hari ke-4. Hari pertama, hari ke-4. Hari pertama, hari ke-4. Balik pada dia. Itu maksudnya. Ini ramai nak nikah ramai. Nak bini ramai. Ni nak bini ramai saja. Nafkah dah kau cetang. Kalau bagian sembang obat, lama orang jual obat, ngetong-tong beli. Nampak tak? Tapi tak rok. Ni jenis orang puan. Bab minta maaf lah, kalau bab nafsu Tuhan beri pelebih orang puan. Kerana orang laki-laki lebih bagian jasmani dia panggil. Jasmani maksudnya kaki tangan. Batu pertandingan kalau laki lawan puan, kalau jenis kaki menang laki. Maka Olimpik sekalipun dia akan buat laki suku, puang suku. Berlari menang laki sama. 100 meter, 800 meter, 400 meter, 3 kali 400, 4 kali 14,000 kilometer. Kau pandailah, menang laki. Jenis guna tangan, jenis guna tinju, jenis guna lacau lembing, jenis lotong peluru, jenis badminton, jenis tenis, menang orang lelaki. Orang puang 2 saja Tuhan beri kemenangan. Pertama lidah, yang kedua batin. Betul tak? Lidah menang bini kita. Tok peti ni sarah ke bini dia, sejang baca hadis. Bini dia buat keras.
Bini dia jawab sepatah tidur jabak Tok Peti. Faham lagi? Bukan timalang lah Tok Peti. Dah. Nampak tu hebat apa orang. Nah, tu imam belebel ke bini tak baik ni, harang ni, ayat ni, hadis tu hadis ni. Bini dia buat akhirah kata nak. Habis dah ber. Hamba pula nak royak. Sepatah ngetika-tika bagi sejik. Mang, ngebak nyamuk bawa tidur sejik. Orang ingat ke lebar dak balah dengan bini. Nah. Tu kelebihan orang puang. Betul tak? Saya jumpa dengan seorang jenderal besar pakai ni paku ni, jenderal askar. Bang, askar ni pernah hantar kepala bau ni. Depan ni down low daji dia belakang. Beranda-randa aku dah erti kau pakai apa. Tapi jenderal lah, bodyguard Batman 5-16 orang belakang. Nak, besar lah. Minum air dengan kita. Jadi kata jenderal ni gaji ni 20,000 lebih kata masuk sebulan. Dia kata nikahlah seorang lagi. Kita kata. Dia kata tak boleh, tak berani. Jenderal. Betang bulang dacing ada belakang ni. Nampak tu? Nah, macam-macam atas kepala bau dah. Tak berani kata. Kalau tak berani samalah macam orang yang pakai selipar, kaki dua, selipar sebelah. Jalan rayok. Dia kata rayok pun rayok lah ustaz. Ambil sebelah dia jalan. Dia kata kalau sanggup juga. Dah kalau kata sanggup juga pakai sebelah kaki je selipar, kaki sebelah lagi tu kerak lah dia. Kita cocok lagi kerak lah dia. Dia tu kerak pun tak apa ustaz. Saya rela kerak. Kerak pun sanggup. Apa? Kalau kerak hidup lagi, nikah dah hidup dah. Itu jenderal. Kalau lieutenant bos saya dengan saudara-saudara nak bayar lah. Faham lagi? Jenderal pistol ni .45 Magnum. 2 dah pistol dia ada. Tak rok cerita. Itu kelebihan kau puang. Betul tak? Begitu juga dengan batin. Batin ni orang lelaki bagai sembang. Hamba ni nyos standar boleh akak. Kalau bagian sembang, betul tak? Minyak apa dia tak pakai? Minyak litah. Minyak sumbu badak ni, branded tek ni, pinggang. Sumbu badak. Dak keras sikit 2 meter duduk pinggang. Faham? Dah rok. Bagian sembang. Pau. Bagian kedai kopi. Nah, tua dah cakap besar. Betul kan lelaki? Betul tak? Tua dah. Amba je kalau kata pak 15 boleh bini. Bagian sembang. Betul tak? Jangan dengar dia bini dia. Ngok long nak tanya dia pak long dia khabar dia gagah sangat. Nak nafsu dia. Ya sungguh ke mak long. Dengar apa pak long mau. Dah nak cetong. Faham? Tak. Ini orang perempuan. Jadi jangan buat lebih-lebih kurang. Layan mereka sebaiknya. Lepas tu kalau yang seorang, cukup dengan seorang. Tak usah nak bini ramai lah. Rohok sangat. Aku kena dah. Nampak tak? Tak usah tebang lah. Faham tak? Kalau raya-raya berasa macam nak lari. Faham tak? Nak lari dari Malaysia. Nak tukar kapek, nak tukar mesin, dryer nak tukar kok. Kering baju tak ada kena-mengena dengan raya. Basa orang puang. Faham lagi? Nak cicing, nak baru cicing raya. Subang raya lah. Gila, macam nak gila berasa. Dah bering tak ada dah ni. Tak? Nampak lah. Adalah tu orang puang dah. Ramai dia tanya petua. Petua apa? Tak ada petua. Hebat benda ustaz? Tak ada hebat. Aku nasib baik je. Faham lagi? Petua benda jadi tidak balah dan tak ada petua. Dia satu saja yang betulnya. 6 bulan pertama perang dunia. Dia akan guna 3 jenis bom. Bom atom, bom nuklear, bom hidrogen. Mana? Tak cari tanya ustaz kita. Tak dia. Faham tak? MB tanya ustaz Nasaruddin kita. Tahu tak? 6 bulan pertama perang dunia. Bom atom, bom nuklear, bom hidrogen. Itulah hakikatnya. 6 bulan kedua dipanggil perang saudara. Pakai senapang, mesin gang, hand grenade, bom tangan pakai lepak. Lepas tahun lah dia baru dipanggil peperangan menggunakan sniper. Ada peluru, tembak. Syum. Tak ada, relax je. Gitulah sampai mati peperangan saudara gitulah. Faham tak lagi? Tak usah tebang lah, tak usah tebang. Kita lalu ni sebab kita nak ngajar. Faham tak? Nak buat modal. Bukan aku gila sangat tak, nak buat modal. Tapi mampu dengan modal-modal nampaknya.
Wallahu alam. Gelak-gelak juga tahniah kepada kerajaan negeri Kelantan kerana melaksanakan atau menjayakan program Hari Hududullah peringkat negeri Kelantan. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat bahwasanya cita-cita kita nak melaksanakan hudud, kita mohon kekuatan daripada Allah. Tahniah kepada semua. Mudah-mudahan kita pertemukan lagi. Menteri besar kita Ustaz Datuk Mat Yaakob akan merasmikan Hari Hududullah peringkat negeri Kelantan sebentar nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.